إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal pagi ini, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kehidupan, kesempatan yang baik, ruang yang luas untuk kita terus menjalankan kehidupan kita seperti biasa. Mudah-mudahan ruang yang ada ini tuan-tuan dan puan-puan kita gunakan sebaiknya, manfaatkanlah saki-baki umur kita yang ada ini. Mudah-mudahan ia benar-benar menjadi umur yang memberikan kepada kita kelebihan insya-Allah di akhirat nanti, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, seperti biasa kita berkuliah tafsir, kita berusaha memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini tuan-tuan, kita bermula pada muka surat yang ke-62, iaitu pada ayat yang ke-70 daripada suratul Furqan, juzuk 19. Bawah sekali tuan-tuan, insya-Allah. Muka surat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Tuan-tuan, kita lebih kurang dalam 5-6 ayat lagi. Kita akan habislah insya-Allah suratul Furqan. Ayat yang ke-70, illa man taba. Nun mati bertemu dengan ta. Di mana ta ni salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Jadi hukum dia ikhfa hakiki. Kita baca dengung dengan qadar 2 harakat. Menyembunyikan bunyi nun ke dalam huruf ikhfa, iaitu huruf ta. Illa man taba wa amana. Amana tu mad badal. Kalau amzah kemudian selepasnya ada huruf alif a, ataupun lepas tu ada huruf ya yang mati i, ataupun lepas hamzah ada huruf waw yang mati u. I u ni kalau panjang, yang itu adalah mad badal. Wa amana wa amila amalan salihah. Tanwin bagi 2 di atas huruf lam alif bertemu dengan sad pun sama hukumnya dengan man taba, iaitu ikhfa hakiki. Kita baca dengung 2 harakat. Amalan salihah. Salihan ikhfa hakiki lagi. Salihan faulaik. Faulaika itu man wajib muttasil. Kita baca 4 harakat. Kita seimbangkan dengan man jaiz kita. Faulaika. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sayyiatihim ha. Mim mati bertemu dengan ha. Izhar syafawi. Semua huruf mim yang mati apabila bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, maka hukumnya izhar syafawi. Kita tak perlu dengungkan dia. Sayyiatihim hasanat. Kalau kita berhenti pada hasanat, maka itu jadi hukumnya man arid lis sukun. Kita boleh baca 2 harakat hasanat, atau 4 harakat hasanat, atau 6 harakat hasanat. Eloklah berhenti situ sebab ada qaf lam ya tu kan. Qaf lam ya tu maksudnya berhenti lebih baik daripada meneruskan bacaan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Rahima tu ghafurar rahima. Tanwin bagi 2 di atas ra bertemu dengan huruf ra. Jadi sepatutnya kalau kita tengok tanda bagi 2 di atas tu dia tidak selari. Dulu kita dah bincang kalau bagi 2 ni tak selari menandakan maksud dia dengung. Tetapi dengung tu tertegah apabila di hadapan bagi 2 itu ada ra ataupun lam. Jadi tak dengung. Ghafurar rahima. Rahiman jadi rahima. Jadi man iwad. Ingat tak payah kita nak panjangkan man tu sebab dah banyak kali kita bahaskan pada setiap hujung ayat di dalam surah Al-Furqan ini. Jadi itu man iwad. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Itu daripada sudut ilmu tajwid dia. Kita tengok tuan-tuan di sudut tafsiran ni pula, berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ni dan juga apa yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir ini, insya-Allah. Ayat yang ke-70. Kecuali orang yang bertaubat dengan mengerjakan amalan yang baik-baik, maka mereka akan digantikan oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan. Dan Allah itu pengampun lagi penyayang. Jadi pada ayat 70 ni Allah menjelaskan kepada kita, orang yang bertaubat kemudian dia buat amalan baik, maka Allah Ta'ala akan tukar kejahatannya kepada kebaikan. Itu maknanya secara umum. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita masih lagi membincangkan tentang ciri-ciri ataupun sifat ibadur rahman. Ibadur rahman, di mana sebelum ini kita dah bincang pada ayat sebelumnya, iaitu ibadur rahman tu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah Ta'ala sebut di antara sifat ibadur rahman itu, dia tidak mensyirikkan Allah. Kemudian dia tidak membunuh jiwa yang tak diizinkan oleh Allah. Tak boleh bunuh orang yang dalam hukum Islam haram membunuhnya. Kemudian mereka ni tidak berzina. Wa man yaf'al zalika yalqa athama. Siapa buat perbuatan-perbuatan tu nanti dia akan Allah Subhanahu Wa Taala azab dalam neraka. Disebutkan begitu sebelum ini kan, ayat-ayat sebelum. Kemudian sampai ayat ni Allah Taala sebut illa man taba wa amana wa amila salihah. Melainkan siapa yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Mana orang yang tak buat perkara-perkara di atas tadi, ataupun mungkin dia buat lepas tu dia taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah dia bertaubat, dia ikuti taubat itu dengan amal-amal kebaikan, maka Allah Taala sebutkan di sini Allah Taala akan tukarkan kejahatannya dengan kebaikan. Apa maksud tukarkan kejahatannya dengan kebaikan ini? Kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ini. Siapa yang berbalik dari perjalanannya yang buruk dan sesat kepada perjalanan yang baik dan benar, dari melakukan dosa dan maksiat kepada keimanan dan melakukan amal yang saleh, mereka ini akan dihapuskan kesalahannya yang telah lalu disebabkan bertaubat dan dicatatkan ketaatannya yang menyusul kemudiannya sebagai pengganti. Maka kita faham di sini kata Ustaz Ahmad Sonhaji, orang-orang yang sebelumnya tersasul, tersilap, khilaf, melakukan banyak kejahatan, dosa dan maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang kita tahu murka Allah Taala itu tidak berpanjangan seperti mana murkanya manusia. Orang kalau marah, bila dia sebut 7 keturunan kau dan benci, memang 7 keturunan lah. Dia tak cakap dengan orang keturunan orang tu. Tapi tidak, pada Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan pada hujung ayat ni, wa kana Allahu ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun, dia Maha Penyayang. Kamu buat dosa banyak mana pun kamu tersasul, kamu terkhilaf, tapi tak kala kamu sedar, kamu kembali kepada Allah, mohon keampunan, mengaku, mengiktiraf dosa-dosa yang kita buat selama ini, di sana pasti akan kita lihat banyak luasnya rahman Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu dengan manusia laraufur rahim. Sungguh-sungguh dia rauf, lemah lembut dia dan sungguh-sungguh kasih kepada manusia. Itu sebab Nabi sendiri menjelaskan, selagi mana nyawa kita belum sampai ke kerongkong tuan-tuan,
selagi itulah kita masih lagi diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat. Kalau manusia buat salah sekali, kita boleh terima kali lagi. 2 kali, orang boleh terima lagi salah kita. Kalau 3, 4, 5, 6 kali kita buat salah, memang menyinggunglah orang tu. Bukan orang lain, kadang mak kita pun. Dah berapa kali dan santai marah kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Memang dia murka bila kita buat kesalahan, tapi setiap kali kita berhadapan dengannya, bermunajat balik, taubat padanya sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita. Bukan sekadar ampunkan, dibuang semua kesalahan tu, dilenyapkan terus, seolah-olah tak pernah berlaku kita buat salah. Bahkan selepas itu semua kebaikan-kebaikan kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hari ni, kalau kita buat silap, kita punya kebaikan yang ada tu semua rosak. Padahal kesilapan tu satu je. Sebelum tu itulah sebaik-baik orang. Sikit tersilap langkah, satu kesilapan, berpuluh tahun punya kebaikan akan lenyap terus daripada pandangan manusia. Tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bezanya Allah Taala dengan manusia yang dijadikannya. Sungguh sifat manusia itu penyayang. Allah penyayang, tapi penyayang Allah lebih lagi hebat daripada penyayangnya manusia. Manusia itu murka, Allah Ta'ala pun murka. Tetapi murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sampai menghilangkan kasih sayang yang ada pada diri, pada zat. Manusia ni bila-bila marah, akhir boleh hilang sifat-sifat kemanusiaan itu. Dia boleh jadi haiwan pula. Berpuluh tahun dia marah. Kan? Boleh jadi berpuluh tahun berdondam-dondam. Marah ke abah sampai ke keturunan yang pun. Itulah hebatnya manusia. Tuan-tuan. Kan jauh sangat beza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita teruskan. Jelasnya orang yang berbuat dosa, biar bagaimana besar dan banyak dosanya, adalah disuruh supaya bertaubat dan beriman dengan disertakan pula mengerjakan amalan yang soleh. Nanti Allah akan hapuskan kesalahannya dan mencatatkan ketaatannya yang menyusul kemudian. Ada satu lagi pendapat dalam tafsir Qurtubi ini, yang dimaksudkan menukar kejahatannya dengan kebaikan. Bila dia taubat, kejahatan yang dia buat tu Allah Ta'ala tukar jadi pahala. Ada tafsiran yang kedua begitu. Apa pun tuan-tuan, tafsiran ayat ini, kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin bahawasanya berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi kita, oleh ulama-ulama kita, oleh ustaz-ustaz kita, perbuatan bertaubat itu merupakan satu kebaikan. Bahkan anjuran daripada agama kita. Jadi orang yang bertaubat, dia pasti akan mendapat kebaikan. Di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab tu setiap kali kita tersasul melakukan kesalahan, kita mesti taubat. Ada orang cakap, Ustaz saya banyak kali taubat dah buat benda yang sama. Lebih baik daripada buat kesalahan tak minta maaf langsung. Buat salah minta maaf. Buat salah minta maaf. Dengan buat salah tak pernah minta maaf. Mana lebih baik? Tentulah setiap kali buat salah minta maaf lebih baik. Masalah dah banyak kali berulang, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita berusaha untuk memperbaiki diri sebaik-baiknya. Dalam keadaan tak kala kita berdoa pada Allah, kita taubat, kita mengaku pada Allah awal-awal lagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku taubat di atas apa yang aku buat selama ni, ya Allah. Tapi aku tak pasti, ya Allah, sama ada aku boleh berhenti daripada tabiat jahat aku ni, tabiat buruk aku ni, ya Allah. Kalau ya Allah seandainya perkara ni berulang lagi, ya Allah, ampunkan aku. Sebut macam tu doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini mengampunkan kesalahan-kesalahan kita. Sebab itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyebutkan dalam tafsir, dalam kitab hikamnya, boleh jadi kan kemaksiatan yang kita buat selalu berulang-ulang itu memecahkan hati kita, memecahkan jiwa kita. Akhirnya kita jadi makin baik. Boleh jadi amal ibadah yang kita buat itu akhirnya mewariskan pada kita riak, takabur sebagainya. Jadi apa pun yang kita buat,
Kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menilai perbuatan kita. Bila kita berjaya buat ketaatan pada Allah, berdoalah terus pada Allah Taala supaya ketaatan itu menjadi sesuatu yang rutin dalam kehidupan. Kita istiqamah menjalankannya. Dan kita mohon daripada Allah berlindung sifat-sifat buruk lain yang boleh menghancurkan kebaikan pahala yang kita buat. Sum'ah, ujub, ini penyakit-penyakit dalam hati yang orang tak nampak. Ujub, sum'ah, riak ini penyakit hati, boleh memamah, memusnahkan kebaikan yang kita buat. Begitu juga bila kita terhasul buat kejahatan, keburukan, kita masih lagi ada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, mohonlah ampun banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan diampunkan kesalahan kita. Dalam hadis Nabi bersabda, atbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksudnya, kalau seseorang itu melakukan kejahatan, maka susullah dengan mengerjakan kebaikan. Kita dah tersilap buat keburukan, yang akan buat lepas tu buat kebaikan, yang akan menghapuskan kejahatan tersebut, dan bergaullah dengan manusia secara pergaulan yang baik. Nabi sebut, kalau kamu dah tersasul buat jahat, lepas tu terus buat baik. Innal hasanati yuzhibunas sayyi'at. Dalam Quran sebut begitu. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan yang kita buat. Jadi bila kita banyak buat kebaikan, dia menghapuskan keburukan-keburukan itu. Nabi sarankan bila tersilap, buatlah baik banyak-banyak lepas tu, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Kita sesama manusia, bila kita beragama Islam ini. Tapi dalam hadis ini, kalau kita tengok, hadis ini umum. Bergaullah manusia dengan pergaulan yang baik. Bukan kita memilih bulu, tak. Kau bergaul ni dengan orang Islam, dengan orang tak Islam, jangan kau buat baik. Tak begitu. Ada garis panduannya. Kan? Kalau di kalangan orang yang bukan Islam, ada orang bukan Islam yang kita tidak boleh bersahabat. Ada yang kita sahabat tapi hati-hati. Ada yang dia ada hak sama kita, tak boleh menyakiti dia. Nabi marah. Jadi kalau kita tengok dalam pembahagian orang kafir itu, dia ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kan? Kafir musta'man, banyak kafir-kafir itu. Yang kita boleh, kita perlu tengok untuk perbaiki hubungan kita. Macam mana kita nak menjalankan hubungan manusia. Kalau dengan orang beriman, confirm lah. Kita kena berlemah lembut dengan mereka. Jaga hati mereka. Apa saja yang nama kebaikan, itulah kaedahnya. Buat baik dengan semua manusia, lebih-lebih lagi yang beragama Islam. Kesimpulannya, Allah itu pengampun dengan menggugurkan seksa dan dosa, pemurah dengan pahala kerana Allah itu luas pengampunannya dan belas kepada hamba-hambanya. Diberinya pahala yang sebanyak-banyaknya kepada orang yang mahu bertaubat kepadanya, lalu melakukan amalan yang baik sesudah meninggalkan sama sekali perbuatan maksiat dan jahat. Ada orang atas muka bumi ni, dia dengan Allah tu ibarat dia dah tak ada ayah mak dah. Macam mana orang tak ada ayah mak? Orang yang mak ayah dah meninggal, macam mana tuan? Dia tak pernah bincang tentang masalah mak kan dekat orang. Tak nampak langsung pada akal dia bahawa dulu dia ada mak, dia ada ayah. Ada orang dengan Tuhan macam tu. Tak nampak tu Allah Ta'ala. Dia buat urusan dia atas muka bumi ni. Sikit pun dalam hati dia tak terfikir Allah Ta'ala ni ada. Ini satu. Ada kedua, ada orang, dia ada mak ayah. Ada masa dia ingat mak ayah. Ada masa dia lupa mak ayah. Kan? Dia bila dia ingat tu, dia lama tak balik rumah mak. Berapa ajar dia balik rumah mak. Lepas tu lupa bertahun, 5 tahun lupa. Ingat dia mak. Tak pun 3 bulan, ingat. 4 bulan sekali. Bermusim dia ingat mak tu. 4 bulan dia ingat mak. Ataupun masa duit dah habis. Allah, duit tak ada, minjam ke mak lah. Mak ni adik-beradik lain bagi banyak duit. Masa tu dah dia ingat mak. Masa bila? Masa dia susah. Masa dia tak ada duit. Ataupun dia sakit badan. Allah tu sakit betul lah. Dia ingat mak ni pandai ngurut. Masa tu lah dia minta kebaikan mak. Pada masa tu dia nampak lah mak baik. Lepas dia sihat tu dia lupa dia mak. Tak mana-mana pergi mak tak tahu dah. Atau mak meninggal dia balik.
Ni pun boleh pakai kat orang ni. Ada dalam perasaan tu mak tu, adalah mak tu daripada nombor 3 ni. Tapi yang paling baik orang yang dia duduk jauh kok, dia duduk okey kok, mak dalam hati. Bahkan dalam beg duit tu ada gambar mak. Bukan gambar bini lah. Gambar bini pun ada, gambar mak pun ada. Bila meninggal tu tengok ni gambar, gambar mak, gambar orang tua. Bukan marah letak gambar rumah dalam kita punya beg duit. Rumah kita pula gambar dia. Takkan kita nak letak gambar bini orang lain pula. Marahlah orang ambil kita, bini kita letak gambar tak apa. Di gambar mak ni pun ada. Kan? Kita makna kita sayang mak kita ni. Tu mak kita. Kita saudara dia membesar kita. Menyusukan kita. Banyak bantu kita. Tetapi Allah lebih sayang daripada mak kita yang menyayangi kita. Ada orang yang Allah itu sentiasa berada dalam hati, dalam jiwanya. Dan dia sentiasa rasa kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap detik kehidupan. Bila dia rasa itu, dia akan cukup menyintai Allah, mengasihi Allah Taala seperti sepatutnya. Sama dengan orang yang rasa kebaikan ibu dia. Kejap telefon mak sihat. Kalau dia pergi mana-mana kan kebetulan dokek dengan rumah, balik dia melencong kat dia sampai kat rumah mak. Setiap hari dia kalau boleh jumpa mak. Pagi dia akan sedekahkan Fatihah pada ibu dia. Walaupun ibu tak mati, dia sedekah Fatihah. Dia doakan beri kesihatan pada ibu. Dia pasang niat-niat yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, masa aku kecil-kecil dulu mak aku ni tak pernah sampai nak merayau. Ya Allah, tak pernah sampai nak jalan-jalan ni. Nak pergi tampin pun tak lebih. Ya Allah, kamu buat rezeki aku nak bawa mak aku pergi sini. Biar dia syukur. Jadi jiwa dan raga-raga sekali orang ni sentiasa dia pasang niat dia nak bahagiakan ibu dia. Inilah orang yang terbaik. Hamba yang terbaik, orang yang sentiasa berfikir macam mana dia nak buat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala bila lihat Allah ridha pada dia. Itu tamsilan ibarat terhubungan manusia dengan Tuhan pada hari ini, dengan Allah. Jadi kita usullah menjadi hamba yang sebaik-baiknya, tuan. Mudah-mudahan kita ni taklah macam orang lain, tuan kan, ulama-ulama besar. Tapi kita sentiasa berharap pada Allah agar Allah Ta'ala pandanglah kebaikan-kebaikan kita yang sikit ini. Mudah-mudahan biarpun dia sikit, Allah Ta'ala ganjari dengan pahala yang besar di sisinya, mudah-mudahan. Allahumma amin. Kemudian ayat 71, tuan-tuan. Dan barang siapa bertaubat dan beramal soleh, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan diterima taubatnya. Perkataan taba ni kita sebut taubat ni maksudnya kembali. Kembali daripada mana? Kita ni mula-mula Tuhan ciptakan kita ni memang fitrah ni bersih. Buat kebaikan, suka kebaikan. Lepas itu kita tersasar. Pergi ke jalan keburukan. Buat itu, buat ini. Taubat. Mana taubat tu balik ke Allah Ta'ala. Kan lupa balik. Kembali balik. Lupa balik. Kembali balik. Itulah maksud taubat. Pulang, kembali. Ingat balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita tersilap dalam kehidupan. Siapa bertaubat dengan meninggalkan maksiat yang pernah dilakukannya dan menyesali perbuatannya yang buruk itu, kemudian berusaha untuk membersihkan dirinya dengan beramal saleh pula, sesungguhnya dia bertaubat dengan taubat nasuha yang benar, baik dan diterima oleh Allah. Dan dengan diterimanya taubat itu terhapuslah dosanya, membawa pula kepada perolehan pahala, dapat kemudahan untuk melakukan kebaikan dan terjauh dari melakukan kejahatan. Banyak kan kalau kita nak bincang kelebihan, keistimewaan, fadilat orang taubat ni, tuan-tuan. Setiap hari taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sayang, kasih hub ni kepada orang-orang yang bertaubat. Tawwab, taibun orang taubat. Tawwab ni orang yang banyak kali melakukan taubat. Allah Ta'ala suka orang yang banyak bertaubat ni. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka kepada orang yang menyucikan diri. Kan? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Taubatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu mendapat
kejayaan. Jadi satu tadi taubat mengundang kasih dan cinta Allah. Kedua, taubat ni boleh jadi membawa kepada kejayaan dalam kehidupan. Sering bertaubat, istighfar, kembali kepada Allah, insya-Allah di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan rezeki kita. Kalau di akhirat pula orang yang taubat ni, dengan dia tidak melakukan maksiat, dia taubat, dia tak mensyirikkan Allah, pastilah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah. Melainkan sesiapa yang bertaubat, beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam syurga. Wala yuzlamuna syai'a. Sedikit pun orang yang bertaubat ni tak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan jadi ada banyak lagi ayat-ayat dalam Quran tu tentang taubat ni cukup banyak. Kalau kita lihat, kita tengok, kita baca, memang banyaklah kebaikan-kebaikannya. Sebutan taubat dalam ayat 70 ialah bertaubat untuk kembali kepada Allah dari melakukan perbuatan syirik. Kalau tuan-tuan tengok ayat 70 tu, kalau Quran biasa ni, kita bincang ayat 70 tadi yang kita bincang illa man taba ni, ya ini taubat kembali daripada perbuatan syirik. Ayat yang sebelumnya. Ayat berapa tu? 70, 69, 68 kau. Walladzina la yad'una ma'allah tu atas, kan? Jadi ayat 70 ni maknanya taubat yang dimasukkan sini taubat daripada perbuatan syirik. Sedang sebutan taubat pada ayat 71 yang kita baca sekarang ni ialah bertaubat dari melakukan dosa untuk mendapatkan pahala dan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 70 tu membincangkan tentang perihal bertaubat daripada perbuatan syirik pada ayat 68 ke 69. Tapi ayat 71 ni ada taubat secara umumnya. Orang buat salah, memanglah dianjurkan supaya bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Wallahu a'lam. Kita pergi ayat 72 tuan-tuan. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan mereka itu tidak mahu menjadi saksi palsu, dan apabila bertemu dengan perkara yang sia-sia mereka berlalu secara terhormat. Jadi banyak dah sifat-sifat ciri-ciri ibadur rahman ni. Selain daripada mereka tak mensyirikkan Allah, tak membunuh jiwa yang tidak diizinkan oleh Allah, atau wala yaznun, tidak berzina. Ni lagi. Ibadur rahman dia tidak akan menjadi saksi palsu, dan apabila bertemu dengan perkara yang sia-sia mereka selalu berlalu secara terhormat. Maksud walladzina la yashhaduna az-zur, dan mereka tidak mahu menjadi saksi palsu, iaitu mereka tidak mahu memberikan penyaksian yang palsu dengan berbohong, yang juga bererti mereka tidak mahu menolong orang-orang yang bersalah dalam kesalahannya. Atas muka bumi ni ada orang macam tu. Dia buat satu tindakan kerana keuntungan. Lebih-lebih lagi keuntungan tu besar pada pandangan mata dunia dia. Kan? Maka ramailah orang yang teraniaya. Ini banyak dalam kes-kes pendakwaan ni, banyak berlaku saksi-saksi ni dalam kes pendakwaan kan, nak sabitkan kesalahan kat orang. Orang tu tak bersalah. Tapi dah saksi ni bersekongkol dengan pendakwa, nak bagi monang juga pendakwa, monanglah pendakwa, terzalim orang tu. Ataupun orang tu memang bersalah. Saksi ni buat penyaksian mengatakan orang tak bersalah. Akhirnya lapihlah orang tu. Ini di antara bentuk-bentuk penyaksian yang palsu. Jadi orang ibadur rahman ni dia tak begitu. Dia tak akan sekali-kali buat perkara macam itu. Dalam hubungan ini, Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, mahukah kamu saya khabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Nabi sebut pada sahabat, kamu nak tahu tak dosa-dosa yang paling besar? Kami menjawab, yakni sahabat, bahkan ya Rasulullah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyengutukan Allah. Ini dosa yang paling besar sekali. Menyengutukan Tuhan dan derhaka kepada ibu bapa. Menyentuhkan Allah. Kemudian yang kedua, derhaka kepada mak ayah.
Semasa itu baginda bertelekkan, duduk nak duduk, kemudian duduk, lalu katanya lagi, ketahuilah lagi, iaitu kata-kata palsu dan menjadi saksi palsu. Mau minta jadi saksi, saksi palsu. Kata-kata dia dusta, itu di antara dosa-dosa besar dalam agama kita, tuan-tuan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah mendera, yakni merotan orang yang menjadi saksi palsu sebanyak 40 kali sebat dan menyapu muka mereka dengan warna hitam, lalu dibawa keliling pasar. Orang saksi palsu ni, Sayyidina Umar dulu buat sabat 40 kali, kemudian sapuan cat hitam ke muka tu bawa keliling pasar. Arak keliling pasar. Ni orang dulu-dulu punya amalan, tuan-tuan. Kan? Bawa keliling pasar, beritahu jahatan. Para ulama memaknakan lafaz az-zur dengan bermacam-macam. Antaranya ialah bererti syirik. Jadi maksud zur ni, wallazina la yashhaduna zur, dan mereka tidak mahu menjadi saksi palsu atau menyaksikan sesuatu yang palsu. Zur itu sendiri maksudnya banyak, kata ulama. Pertama, bererti syirik. Orang yang mensyirikkan Tuhan pun maksudnya membuat satu penyataan yang mengandungi unsur mensyirikkan Tuhan. Itu zur. Macam baru-baru ni ada orang cakap kan, alam ini terjadi dengan apa sebab itu. Dia tak tahu mana dapat. Alam ini terjadi dengan sendiri tak apa. Baru ni adalah orang Malaysia juga tu, yang pandai sikit, yang dia ngaji, dia belajar, ada banyak kitab-kitab, buku tabah-tabah dia hafal. Dia pun keluarkan kenyataan alam ni terjadi dengan sendiri dengan sebab apa tak tahu kan. Bahaya cakap macam tu kan. Terbakar keimanan kita, hancur, musnah, terbatal semua. Tu satu, syirik. Kedua, bohong. Bohong ni pun zur, pendustaan. Apa juga perkataan yang bohong, itu disebut sebagai penyaksian palsu. Perkataan yang palsu. Ketiga, perayaan orang-orang kafir. Dia sama meraihkan. Kita tidak memusuhi orang kafir kerana agamanya. Sebab Islam pun tak pernah paksa orang kafir masuk Islam. Cuma disuruh kita berusaha, berdakwah, menunjukkan kepada mereka kebaikan agama ni, mereka tertarik. Paksa tak boleh. Tapi walaupun begitu, walaupun Islam tak bagi kita memusuhi orang kafir ni kerana agama itu, bukan bermakna Islam suruh kita memerangi dia. Islam bukan bermakna kita suruh kita sama-sama lah merayakan. Ini sama-sama pula. Kan? Orang pakai toncet, dia pakai toncet. Orang pakai apa bondo-bondo. Perayaan-perayaan yang nampak unsur-unsur perayaan ni, dia pun sama ikut. Yang itu pun disebut sebagai az-zur. 3, senda gurauan. Senda gurauan ni pastilah yang berlebih-lebihan. Nabi pun bersenda gurau juga dengan isteri dia. Tapi taklah melampau-lampau. Kan? Ni senda gurauan yang terkeluar daripada garis agama. 4, permainan. Main bukan tak boleh. Boleh. Tapi kalau main sampai hilang perkara-perkara wajib, lepas perkara fardu, orang dah azan dah, masih lagi dia menyepak bola takraw tu setuah. Tak berhenti-henti dia menyepak bola. Ni dah azan ni. Masjid dokesnya. Padang sebelah masjid pula. Notis tu bila tu azan-azan. Patut azan. Dia tak datang kat situ. Itu dah. Lain itu pun az-zur disebut. Nyanyian dan menolong orang-orang salah dalam kesalahan. Nyanyian ni tuan, kita tak nak bahas panjang. Tapi nyanyi ni secara umumnya semua benda adalah harus, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tuan-tuan nak nyanyi-nyanyilah, tak ada salah pun. Jadi saya dah sebut, nyanyian ni kalau haram pun, haram dia dipanggil haram yang aridi. Haram aridi maksud haram yang mendatang. Sebab lain menyebabkan dia jadi haram. Tuan-tuan duduk setelah depan tu nyanyi, seorang nyanyi. Apa nyanyi yang tuan-tuan suka kan? Orang tua 80-an nyanyi lain, 60-an nyanyi lain. Kan? Widuri lagu lagu 70-an. Kalau saya duduk seorang depan tu, saya nyanyi lain. Rock sikit. Sebab saya tahun
70-an. Nyanyilah. Tak ada masalah pun. Tapi jadi haram tu nyanyi, orang ramai tengok. Yang nyanyi tu perempuan pula. Dah lah perempuan tak tutup aurat pula. Dia melompek setua, melompek sini. Confuse lah orang bawah tu. Orang tu siapa ni tu dia? Memanglah ketika itu haram. Ataupun sini kata yang mendewa-dewakan manusia, berlebih-lebihan. Sampai nak sama dengan tahap ketuhanan pula orang tu didewa-dewakannya. Memanglah haram. Kan? Tapi kalau sekadar nak menyanyi, tak ada masalah. Dulu saya pernah sebutkan. Sayyidina Umar, sahabat pernah dengar. Sayyidina Umar menyanyi. Sahabat dia, nyanyi kau. Kan mana kita pernah dengar ustaz nyanyi? Ada pernah dengar? Kan nyanyi tu, nyanyi rock lah tu. Sejati tu, lagu Awi tu. Memang kau pelik. Tapi tak ada salah. Dia nak nyanyi, biar dia nyanyi. Kan? Tak ada sama macam orang lain nyanyi lah. Sayyidina Umar macam tu. Sahabat dengar, Sayyidina Umar menyanyi dalam satu riwayat. Kisah tanya, kau menyanyi wahai Umar? Katanya kadang-kadang kita perlu buat sesuatu yang harus untuk hilangkan letih kita dakwah pada orang. Kerja kita kata Sayyidina Umar, nyanyi. Tapi jangan nyanyi kita nyanyi kat rumah. Biarlah orang rumah dengan anak kita dengar je. Ini dia nyanyi, dia Isabella, jiran sebelah dengar. Lebih kuat lagi daripada nak nyanyi. Jadi polik lah orang. Nyanyi tak ada masalah. Nyanyian ni yang buat macam hari ni. Buat konsert yang bukan percampuran berlaku lelaki perempuan. Lepas tu adalah minum arak bersama gitu kan. Tertinggal lah semayang fardu semua. Memang ketika itu nyanyian tu memang haram lah. Sah lah diharam. Dan menolong orang-orang salah dalam kesalahan. Orang tu salah, dibebaskan orang tu. Sebab orang tu mungkin ada kepentingan bagi dia nak bebaskan orang tu. Mungkin saudara dia beradik ataupun ada lah. Orang ni selalu bagi duit kat dia ke apa. Maka dibantu orang tu. Itu disebut juga az-zur. Jelasnya dalam perkara-perkara tersebut, mereka yang disebutkan itu tidak mahu menyaksikan dan menjadi saksi. Jadi orang yang ibadur rahman ni, dia tak buat perkara macam ni. Menjadi saksi palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila bertemu dengan perkara yang sia-sia, mereka berlalu secara terhormat. Lafaz al-lagwi dimaknakan tiap-tiap perkara yang wajib dibuang dan ditinggalkan kerana sia-sia atau merupakan segala perbuatan maksiat. Maka perkara yang sia-sia itu yang terbit dari orang kafir seperti memaki para rasul, mempersenda Al-Quran, mencampuri urusan yang sia-sia atau majlis senda gurauan, hendaklah berpaling meninggalkannya dengan segera secara terhormat, yakni tidak mahu melibatkan diri bahkan menjaga diri supaya bersih dari perkara-perkara keburukan tersebut. Qad aflahal mu'minun. Sungguhlah, qad masuk pada fi'il madhi kan. Mana sungguh-sungguhlah berjaya siapa? Orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut orang beriman, sungguh dia telah berjaya. Ada lagi sifat dia, siapa orang beriman yang berjaya ni? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam solatnya. Sungguh dia berjaya. Walladzina hum anil lagwi. Lagwa ni mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi orang beriman, ibadur rahman ni, dia tinggalkan perkara sia-sia. Dulu dalam satu riwayat ada, Nabi satu ketika, Nabi mengembala kambing kan. Masa Nabi mengembala kambing, lepas tu, Nabi dengar bunyi-bunyian muzik. Nabi pergi, Nabi tengok. Tetapi Allah Ta'ala tidurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa tuan-tuan? Sebab tu jadi pandai kita ulama kita bahaskan kan. Dengar muzik, Nabi pergi. Mana taklah salah. Mana ada muzik-muzik yang boleh, ada nyanyian-nyanyian yang boleh kan. Nabi pergi. Tapi seketika Nabi nak dengar tu, Allah Ta'ala tidurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bagi dia terlibat dengan perkara begitu. Kan? Jadi banyak perkara-perkara yang sia-sia ni kalau kita nak senaraikan. Tetapi kita sendiri yang Allah Ta'ala berikan akal fikiran ni, kita boleh menilai itu perkara sia-sia ke tidak. Kalaulah sia-sia, sifat orang yang benar-benar beriman ibadur rahman ni, dia akan tinggalkan perkara-perkara yang tak memberi manfaat untuk hidup dia. Baik kehidupan dunia ni, lebih-lebih lagi lah untuk kehidupan akhirat dia. Maka ibadur rahman ni dia tidak akan sama terlibat dengan perkara-perkara yang lagau. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 55 surah Al-Qasas yang berbunyi wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa
wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka dengar perkataan yang sia-sia, mereka menjauhkan diri daripadanya dan berkata, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, selamat untuk kamu, kami tiada menjadi orang-orang yang bodoh. Ni di antara sifat orang-orang ibadur Rahman ni, bila ada benda-benda lara mereka berpaling, tinggalkan. Lebih-lebih lagi lah benda-benda yang membawa kepada maksiat, dosa kahwin ni. Orang mengumpik, membawang tu, dia dengan Allah, dia pelalu. Kadang-kadang kita ni terpancing tu. Kita dipancing oleh orang untuk menambah lagi keenakan umpatan tu. Kau tahu tuan macam ni. Siapa ya orang tu? Dia mula tu nak mancing gitu kan. Saya dengar orang ni orang yang nak mengumpet tu tahu kita terkona peribadi yang diumpet ni. Tuan saya dengar orang ni dulu kat rumah ni dia buat macam. Siapa orang itu? Dia mula pandang pancing. Dia dulu umpan orang tu. Jadi kalau tak betul-betul tu kita pun tak tahu. Budak ni dia tambah lagi. Bukan dia tu. Abah pun sama. Dah ada abah orang terkena pula. Dia cerita seorang je. Orang tadi bawa satu je. Dia bawa tambah dua pula. Bukan dia tu. Abah pun sama. Bukan abah pun sama. Kampung tu ada balik pun sama. Tadi dah 3-4 orang pun dia nambah. Orang tu buat satu je. Kita yang tak sedar ni tambah 3-4 lagi keburukan orang tu. Lagi bersalah dosa daripada orang tadi. Kita nyambung lagi. Mengumpik memang sedap lah. Kan? Jadi tu benda semua yang sia-sia tu. Atau duduk berlama-lama tengok. Nak rehat, bila kita latih, memang Islam jadikan kerehatan tu ubat kepada keletihan. Seperti mana Allah Ta'ala menjadikan konyang ubat kepada kelaparan. Kan? Tapi kalau berehat latih itu sejam ya, berehat sampai 10 jam tu lain tu bukan berehat nama tu. Itu apa nak panggil tu? Kan? Resistance sesekali berhenti dekat padang nak tengok orang main bola. Tengoklah. Tapi daripada pukul 5 sampai pukul 8 tak balik-balik lagi. Belajar pukul 9 semua. Dia lah sama turun situ kan. Tinggal lah benda-benda yang patut dia buat. Itu bukan berehat lagi nama. Itu bukan resistance nama. Itu dah membazir waktu nama. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni kita kena tengok selalu. Sebab setiap kebaikan yang kita buat akan cuba dipesongkan oleh syaitan. Iblis yang telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan kita. Asal benda kita buat baik, memang baik. Tapi pastikan ia terus menjadi kebaikan sampai di akhir amalan tu. Jangan bagi ruang pada syaitan untuk menyesatkan. Kan? Kita masuk je solat, memang betul niat kita untuk menyembah Allah, ikhlaskan Allah. Tapi sepanjang tu kadang disesatkan kita. Ada orang datang pula, kita makin nak dimasukkan yang ujub, dimasukkan yang riak, dimasukkan yang sombong yang awal-awal tadi tak ada. Kita niat nak berehat, ya Allah latih warna dah konyang. Konyang batu wasoi Tadi sebelum makan niat dah. Nak baca Quran dah lepas zuhur ni. Pagi tadi tak baca Quran teh. Omah pun panggil bang makan. Dia pun makan. Makan agak terlebih sikit. Selalu 2 pinggan. Ni 2 pinggan setengah. Dah borek. Dia pun terfikir. Rehatlah onam makanan dalam perutnya tadi. Memanglah niat tu baik. Dah onamkan, dah ada angin dalam perut. Mudahlah kita nak baca Quran banyak-banyak. Niat macam tu. Rehat sekejap lah. Lama-lama apa yang setan buat? Tertidur kita. Nak bangun dia. Ongih gitu bang. Tak elok untuk kesihatan. 5 minit lagi. Nak bangun niat nak baca ni. Lambik pun nak. Ongih gitu bang. Ilmu kesihatan cakap macam ni. Kerang. Hongih. Lama-lama. Asal. Saudara-saudara. Allahu Akbar. Dah asal sah. Mana pun ini nak baca Quran ni. Siapa punya kerja tu? Memang syaitan punya kerja. Kita pun tak baca pula. InsyaAllah. Lepas asal akan baca. Tidin lepas asal. Member sebelah rumah hajab. Pergi minum kopi lah. Pergi minum kopi sudah. Sampai maghrib. Sudah. Mana baca Quran ni? Tak ada langsung lah Quran ni hari tu. Tengok. Ini semua sentuhan. Syaitan dia cari jalan. Macam mana nak nyesek kita. Wallahu a'lam sekadarnya tuan-tuan. Untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Mohon ampun. Mohon maaf. Kalau ada perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya saya lepaskan pada pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.